Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Musliha binti Abdul Mukti, nama matrik I191034494. Tajuk bagi kumpulan kami adalah mengenai kisah peperangan Khaybar. Jadi, kami akan menceritakan serba sedikit mengenai kisah ini. Kisah peperangan Khaybar merupakan antara sirah perjuangan Rasulullah SAW yang harus kita ambil iktibar. Perang Khaybar merupakan kemenangan yang besar buat umat Islam ke atas Yahudi yang memusuhi Islam. Perang Khaybar merupakan salah satu peperangan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap kaum Yahudi. Khaybar adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi setelah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah tatkala mereka telah melanggar perjanjian damai. Peperangan ini berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah antara Muslimin dan musyrikin Mekah. Khaybar menjadi pusat kegiatan golongan Yahudi menentang Islam dan menjadi kubu terakhir mereka di semenanjung Arab. Kaum Yahudi yang merasa terusir kemudian menyusun strategi untuk melepaskan dendamnya terhadap Rasulullah SAW, juga terhadap Islam dan juga kaum Muslimin. Tindakan ini diambil setelah golongan Yahudi terlibat dalam peperangan Ahzab, memberi perangsang kepada Yahudi Bani Quraizah bagi mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW dan seterusnya merancang membunuh Nabi Muhammad SAW. Dendam Yahudi memang telah menampakkan ketika mulai terusirnya Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga terbunuhnya beberapa orang tokoh mereka sehingga pembantaian terhadap Bani Quraizah dan sejumlah tokoh mereka yang dibunuh oleh kaum muslimin. Pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah SAW bersama 1,400 sahabat yang ikut di Hudaibiyah berangkat menuju ke Khaybar. Allah menjanjikan harta rampasan perang iaitu ghanimah yang banyak kepada kaum muslimin. Sebagai pendahulunya adalah harta rampasan yang mereka peroleh pada perang Khaybar itu. Adapun orang-orang Badawi atau munafik, tak kala mereka mengetahui para sahabat akan menang dan mendapat harta rampasan perang, maka mereka juga turut ikut dalam peperangan tersebut supaya mendapat bahagian dari ghanimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahzatul Akmal binti Syamsuddin, nombor matrik I191035507. Antara sebab-sebab berlakunya peperangan Khaybar, yang pertama adalah orang Yahudi telah melanggar ataupun telah mengkhianati perjanjian perdamaian dengan Rasulullah semasa di Madinah. Ketika dahulu orang Yahudi tinggal bersama-sama Rasulullah di Madinah dan membuat perjanjian di mana orang Yahudi ini akan mengembangkan serta memajukan dakwah, tetapi mereka telah mengingkarinya. Yang kedua adalah orang Yahudi telah menjadikan Khaybar sebagai satu tempat markas provokasi pertentangan terhadap Rasulullah dan juga orang Islam. Apa yang dimaksudkan dengan markas provokasi ini adalah tempat orang Yahudi tinggal di Khaybar ini berusaha untuk merancang supaya dapat melakukan pertentangan terhadap orang Islam dan juga terhadap Rasulullah SAW. Ia juga merupakan kubu terakhir bagi orang Yahudi di semenanjung Arab. Yang ketiga, orang Yahudi telah merancang untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah di mana orang Yahudi ini merasa tidak puas hati dan dendam kerana mereka memusuhi Rasulullah dan juga orang Islam disebabkan orang Islam telah menguasai ekonomi dan juga menyebarkan Islam di Madinah. Itu antara sebab-sebab berlakunya peperangan Khaybar. Seterusnya ialah kekuatan pasukan Islam saat peperangan Khaybar. Jumlah pasukan yang telah mengikuti Rasulullah SAW adalah seramai sekitar 1,400 orang yang telah menyerbu ataupun mengepung Khaybar. Kaum muslimin yang ingin mengikut serta dalam peperangan tersebut adalah diberikan keutamaan bagi mereka yang pernah mengikuti perjanjian Hudaibiyah. Hal ini disebabkan oleh Allah telah menurunkan perintah kepada baginda bahawa mereka yang ingin mengikut jihad dalam peperangan Khaybar adalah bagi mereka yang pernah mengikuti perjanjian Hudaibiyah. Ianya adalah bagi mengelakkan kaum munafik daripada mengikut serta dalam peperangan tersebut. Selain itu, jumlah orang Yahudi Khaybar juga telah menghantar sekitar 10,000 orang. Hal ini menunjukkan jumlah orang Yahudi Khaybar lagi tinggi nak dibandingkan orang Islam yang hanya sekitar 1,400 orang. Seterusnya, baginda juga telah menunjukkan kepada sahabat bin Urtufah bagi menggantikan baginda di Madinah kerana baginda sendiri akan memimpin secara langsung peperangan tersebut. Seterusnya, saya akan memberitahu secara ringkas bahawa laluan ataupun rute menuju ke Khaybar, di mana sebelah ini menunjukkan peta laluan yang digunakan untuk menuju ke Khaybar. Di mana baginda akan melalui kawasan Bukit Ash, kemudian laluan Syahbak dan kemudian akan bermalam di suatu lembah yang bernama ataupun dikenali sebagai Rajib, dan kemudian mengikuti laluan Syam, dan akhir sekali baginda memutuskan untuk melalui persimpangan yang bernama Marhab.
iaitu yang membawa maksud kepada selamat datang. Saya Nur Fakir binti Muhammad Nasruddin, nombor Najmi I191034889. Saya akan menceritakan berkaitan dengan penyerangan Khaybar. Penyerangan Khaybar ini berlaku di antara pasukan Islam dan pasukan Yahudi. Jadi Rasulullah SAW merancang strategi untuk menakluki kota Khaybar itu. Baginda melantik Ali bin Abi Thalib untuk mengetuai panglima perang dan ditugaskan untuk membawa bendera perang. Khaybar pada ketika itu merupakan perkampungan Yahudi dan mempunyai ramai penduduk yang menetap di situ. Jadi, benteng-benteng Khaybar ini dibahagikan kepada bahagian luar dan bahagian dalam. Bahagian luarnya terdiri daripada benteng Naim, benteng Sa'ad bin Mu'az, benteng Qal'ah Zubair, benteng Ubay dan benteng Nizar. Manakala lagi 3 benteng di wilayah Najd dan selebihnya di wilayah Syekh. Benteng bahagian dalam terdiri daripada 3, iaitu benteng Qamush, benteng Watih dan benteng Salalim. Benteng bahagian dalam ini dinamakan sebagai Katibah. Benteng Qamush ini merupakan benteng milik keluarga Abdul Huqaid yang merupakan salah satu bahagian daripada Yahudi Bani Nadir yang dihalau dari Madinah. Penaklukan benteng Khaybar ini tidak mudah sehingga pasukan Romawi yang kuat itu tidak mampu untuk menaklukinya. Benteng Naim adalah benteng pertahanan luar Khaybar dan peperangan ini bermula pada benteng Naim ini dan pasukan Islam berjaya menakluki benteng Naim ini dan ramai sekali pasukan Yahudi dan tokoh-tokoh mereka terbunuh. Manakala benteng Sa'ad bin Mu'az ini merupakan kekuatan yang sama seperti benteng Naim, di mana pada ketika itu peperangan ini hanya berlaku pada jarak yang jauh sahaja. Lalu pengepungan oleh pasukan Islam ini dilakukan selama 3 hari dan pasukan Islam sangat lemah pada ketika itu. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka berjaya menakluki benteng Sa'ad bin Mu'az ini. Seterusnya adalah benteng Zubair, iaitu benteng yang tersisa di daerah Najd. Kedudukannya terletak di puncak bukit, iaitu kukuhnya benteng ini kerana terdapatnya sumber mata air di situ. Jadi benteng ini berjaya juga ditakluki oleh pasukan Islam kerana pasukan Islam mengawal sumber mata air tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Afifah binti Tuishar. Nombor metrik I1910347. Okey, seterusnya saya akan tentang benteng Ubay. Benteng Ubay ini adalah benteng terakhir, iaitu di wilayah Najd. Dan benteng Ubay ini dia menjadi sasaran terakhir untuk umat Islam untuk mencah masuk dalam Khaybar. Benteng Ubay ini orang Yahudi telah bersiap sedia untuk menentang pasukan Islam. Hanya sebahagian saja orang Yahudi yang tunggu di benteng Ubay ini untuk bertempur dengan tentera Islam. Lepas tu waktu di benteng Ubay ini umat Islam dan orang Yahudi bertempur dan berjaya ditumpaskan. Umat Islam berjaya ditumpaskan oleh orang Yahudi dan kemenangan berpihak kepada orang Islam. Seterusnya benteng Nizar. Benteng Nizar adalah benteng yang paling kukuh. Benteng Nizar ni terletak di atas bukit dan kalau nak ceroboh dia mesti melalui jalan utama. Dan benteng Nizar ni telah dijaga sebahagian pasukan Yahudi yang tidak tertumpas di benteng Ubay tadi. Dan orang Yahudi ni dia bertempur dengan pasukan Islam. Akhirnya benteng Nizar ni berjaya diceroboh oleh orang Islam dan orang tentera Islam meraih kemenangan. Dan benteng-benteng luar Khaybar ni berjaya diruntuhkan kesemuanya. Dan seterusnya berlakulah pertempuran di dalam Khaybar itu. Terusnya berlaku pertempuran di dalam bahagian Khaybar. Sebahagian pasukan Yahudi dia melarikan diri untuk bertempur dengan pasukan Islam. Dan terpaksalah sebahagian orang Yahudi dia bergabung dengan orang Yahudi di benteng lain. Umat Islam juga berjaya menempaskan pihak Yahudi
Dan Yahudi di Khaybar menyerah kalah dan melakukan perundingan untuk tidak berlaku peperangan lagi. Dan pihak Yahudi mewakilkan Ibnu Abdul Huqaiq dan untuk bertemu dengan Rasulullah untuk tidak bertempur, dan mereka menyerah kalah. Kedua-dua pihak, iaitu pihak Yahudi dan pihak Islam, bersetuju untuk tidak berlaku peperangan lagi. Dan mereka membuat perjanjian, iaitu pihak Yahudi boleh tinggal di Khaybar di bawah kepimpinan Rasulullah SAW. Harta penduduk Khaybar ini telah menjadi ghanimah. Ghanimah iaitu harta rampasan perang, dan di bawah umat Islam. Orang-orang Yahudi yang menetap di Khaybar itu telah di bawah zakaan Rasulullah SAW, dan mereka minta izin Rasulullah untuk menetap di situ dan sama-sama memajukan tanah di Khaybar. Kesimpulannya, perang Khaybar ini telah memberi kekuatan kepada umat Islam untuk menyebarkan agama Islam kepada orang bukan Islam. Dan peperangan ini telah mengajar umat Islam untuk berdakwah dengan menyeru orang-orang Yahudi supaya memeluk Islam. Dan mereka diperangi kerana orang Yahudi yang enggan menerima agama Islam. Mereka benci agama Islam dan tidak menerima akan kebenaran agama Islam. Sekian, terima kasih.